Bismillah. Ustaz Dr. Sobri Awang, nama yang secara jujurnya bagi saya asing sebenarnya. Saya tidaklah begitu mengenali beliau, cuma saya mengenalilah badan yang beliau wakili, iaitu Majlis Ulama Isma. Walaupun beliau sebenarnya timbalan pengurusi, tapi saya lebih kenal yang lain lah, antaranya Ustaz Dr. Sanusi, Ustaz Syamil Aisyah yang mungkin muda-muda saya kenal, tapi yang otai-otai tidaklah begitu kenal. Tapi sekilip mata sahaja Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Ustaz Dr. Sobri ini dengan darjat yang begitu tinggi, sampaikan satu Malaysia mengenali beliau, dari orang yang terlibat dengan jemaah dakwah maupun orang biasa. Media-media mula viral tentang video kematian beliau, dan ia telah mengangkat beliau dari ustaz yang tidak dikenali hinggalah ustaz yang dicemburui ramai. Cemburui sebab apa? Sebab cara kematian beliau itu adalah cara kematian yang diimpikan oleh kesemua orang, terutama orang yang terlibat dengan dakwah tarbiyah, iaitu mati ketika mana menyampaikan dakwah, mati ketika sedang menyebarkan Islam, mati ketika mengajak manusia mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mati dalam keadaan akhir-akhir lafaznya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu kematian yang diidam-idamkan oleh ramai orang, termasuklah diri saya. Kematian beliau ni mengingatkan saya tentang peristiwa kematian ataupun peristiwa pembunuhan lah yang berlaku kepada almarhum Ramadan Buti. Pernah viral juga video beliau juga meninggal, insya-Allah syahid ketika mana menyampaikan kuliah, menyampaikan dakwah. Cuma dia lagi dahsyat lah, dia bom terus ketika mengajar. Dan ia adalah bagi saya antara kematian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmah dan apakah mesej yang kita boleh ambil daripada kisah kematian Ustaz Dr. Sobri Awang ini? Yang pertama, pastinya seperti hadis Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya setiap amal itu akan ditentukan melalui perakhirannya. Jadi perakhiran yang ditunjukkan oleh beliau pasti insya-Allah husnul khatimah. Kita ni hari ini tak tahu bagaimanakah perakhiran kita. Hari ini mungkin kita pada ketika ini, pada saat ini mungkin kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, cuma perakhiran kita tidak tahu. Mungkin ada orang juga di ketika ini mereka jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namun di perakhiran dia tidak tahu. Namun tugas kita bagi setiap manusia adalah untuk sentiasa memohon kepada Allah, walau apa keadaan kita sekarang, iman tengah memuncak ke, iman tengah lemah ke, seorang da'i ke, seorang maksiat ke, tugas setiap kita supaya meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita juga diberikan perakhiran yang baik, diberikan perakhiran yang husnul khatimah. Kita takut andai kata hari ini kita seorang da'i berbicara tentang dakwah dan sebagainya, tentang Islam, tetapi perakhiran kita adalah perakhiran yang na'udzubillah, kita takut kan dalam keadaan maksiat, mungkin Allah kita tak nak. Dan tugas kita lah untuk mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau apa keadaan kita sekalipun, untuk meminta agar dimatikan dalam keadaan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seperti mana disebutkan oleh ulama-ulama salaf, kebiasaannya manusia ni akan dimatikan dalam keadaan apa urusan yang menjadi kebiasaan beliau. Jadi kalau kita ni membiasakan diri kita dengan kebaikan, moga-moga Allah mengakhiri kita dengan kebaikan. Kalau kita ni membiasakan diri kita dengan kemaksiatan, na'udzubillah min zalik, moga-moga kita dijauhkan daripada mati dalam keadaan maksiat. Maka ayolah kita membiasakan diri kita. Kita membiasakan diri kita supaya sentiasa berusaha untuk meningkatkan, untuk bersama dengan kebaikan walau apa keadaan sekalipun. Dan yang ketiga, pastilah kita ni sebagai manusia ada pasang surutnya, ada iman naik turunnya. Namun jikalau kita dalam keadaan iman yang turun, dalam keadaan futur, cepat-cepatlah kita bangkit daripada kefuturan. Cepat-cepatlah kita ubati keimanan kita. Sebab kita tak nak kan, kita risau, kita ni tak tahu kita ni mati bila. Kita risau kita mati ketika mana dalam keadaan kita melayani kefuturan kita, kita melayani kelemahan iman kita, kita biarkan iman kita lemah, kita biarkan diri kita dipeluk dengan kefuturan tanpa ada usaha untuk kita berlepas diri daripada kefuturan, tanpa ada usaha untuk mengubati keimanan kita.
Jadi ayolah kita semua mengambil pengajaran daripada kematian ini, supaya kita bersungguh-sungguh untuk mengakhiri hayat kita dengan kebaikan, mengakhiri hayat kita dengan dakwah, menyuburkan kehidupan kita sepenuhnya untuk dakwah, untuk Islam, untuk kebaikan, dan segera bangkit di kala iman kita melemah, di kala iman kita dihinggap kefuturan, insya-Allah.